Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video tenung muka saya lama-lama sebab saya tak ada nak tunjuk apa-apa kepada anda. Saya just nak sembang, borak santai. That's why anda tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel gitu. Topik kita kali ni berkait dengan kontroversi channel PC yang paling besar atas muka bumi iaitu Linus Tech Tips LTT. Kalau nak kata dia adalah tech channel yang paling besar, saya rasa MKBHD lagi besar compare dengan LTT. Then kalau anda tanya saya, siapakah tech YouTuber favorite saya? Jawapan dia ialah Mr. Who's the Boss. Saya memang tonton video dari Mr. Who's the Boss disebabkan dia punya niche tu lagi besar. Topik dia tu lagi luas, lagi general kalau nak dibandingkan dengan LTT ataupun MKBHD. LTT dia banyak fokus kepada PC, dia sikit tentang smartphone, manakala MKBHD dia fokus kepada smartphone, sikit tentang PC lah. Kalau tentang laptop pula, saya selalu tonton channel Dev2D. Kalau PC peripheral gaming, saya tengok Hardware Canucks dan juga Random Frampy. Dulu saya suka layan Bitwit tapi lepas ada isu rumah tangga dia tu, somehow video selepas tu jadi gelap sikit. Saya tak berapa minat lah. Dan kalau anda tanya tech YouTuber Malaysia, saya selalu tonton dua channel iaitu Izami Gadget dengan Fazli Halim. Untuk channel lain saya ada tengok juga macam Fast Channel, Wiser, saya ada tengok Teku, Bull Gadget, Mobile Jaya, Pak Anhas Tech. Memang banyak juga saya tengok tapi tak sekerap dua channel tadilah. Anda punya favorite tech YouTuber siapa? Mungkin anda boleh kongsikan 3 favorite tech YouTuber antarabangsa dan juga Malaysia dalam ruangan komen di bawah. Alright, kita balik pada topik kita. Untuk kontroversi Linus Tech Tips ni, saya nak pecahkan kepada 3 poin. Yang pertama, Billet Labs. Yang kedua, tentang dia punya inaccuracy data yang tak tepat. Yang ketiga, tentang toxic work environment. Okey, untuk Billet Lab ni, dia adalah kemuncak kepada kontroversi kali ni. Kalau tak ada topik ni, dia tak akan ada topik-topik susulan yang saya bagi tahu tadi. Takkan ada topik kedua dan juga topik ketiga. Cerita tentang Billet Lab ni, Billet Lab adalah satu company yang berkait dengan custom PC, tapi dia ada keluarkan satu prototype untuk GPU water block untuk cooling system graphic card. Jadi dia contact Linus, dia bagi tahu adakah nak review dia punya produk ni. Linus pun ambil, Linus setuju, Linus pun review. Cuma isu dia, Linus tak follow guide yang diberikan. Sepatutnya dia punya prototype tu ditest dekat RTX 3090, tapi Linus cuba dekat RTX 4090. Saya tak pastilah ini adalah kesalahan yang disengajakan atau tak disengajakan. Kalau disengajakan, dia mungkin Linus punya intention, dia punya niat tu adalah untuk bereksperimen. Adakah produk A ni sesuai dengan produk B yang tak diciptakan untuknya? Tapi apa yang jadi isu ialah dalam video tu, bila Linus dapat result yang tak cantik, Linus bagi tahu yang produk ni tak elok. Kalau dapat kat YouTuber Malaysia, mungkin kita akan sebut produk ni sampah lah kan. Jadi dia memberi satu negatif image dekat produk tu sendiri, sedangkan Linus yang salah pilih graphic card kan. Jadi kalau dia kesalahan yang disengajakan, mungkin Linus nak bereksperimen. Cuma bila bereksperimen, bila result tu tak cantik, tak okey lah untuk kita kata produk tu gagal, sebab kita dah tahu produk tu tak sesuai dengan matching macam tu kan, dan kita kata produk tu gagal. So kalau nak bereksperimen kali pun, dia kena highlight lah yang dia sedang bereksperimen. Jadi bila dia publish video dalam keadaan negatif sebegitu, Billet Lab punya owner dia datang komen, dia bagi tahu yang pertama, Linus tak follow guide yang diberikan. Dia test dekat graphic card yang berbeza dengan yang sepatutnya, which is mereka test dekat 4090 bukan 3090. Then Linus dia tak follow manual yang disediakan. That's why proses pemasangan tu jadi pelik sangat-sangat lah. Jadi tak smooth. So Linus buat kenyataan balas. Dia bagi tahu yang bila result dah tak cantik macam tu, takkan dia nak bayar lagi 100, 200, 300, 500 USD pekerja dia untuk retest benda tu, sedangkan dia dah tahu result tak elok. Which is, sorry bro, sepatutnya kau yang salah. Jadi kau kena bayarlah 100, 200, tak kisahlah kerugian. Kalau kau tak nak bayar, kau buang je lah video tu dan buat satu permohonan maaf kan, sebab kesilapan memang duduk dekat belah kau, bukan duduk dekat belah produk. And kau kena tahu, kau kena sedar yang kau adalah satu channel yang gila besar. Apa yang kau cakap boleh kata majoriti orang akan follow, walaupun benda tu salah. Dalam PC gaming community, kita tak boleh nafikan kata-kata dari Linus tu dah jadi macam satu pegangan
pegangan satu prinsip, walaupun benda tu fail kan, data-data yang dipersembahkan walaupun tak tepat, orang akan percaya itu adalah Linus Sebastian. Memang orang akan tengok dia sebagai benchmark yang paling tinggi. So bila dikata produk tu fail, orang akan terus boycott produk tu. Kebanyakan orang akan boycott produk tu. Kalau kau rugi 100, 200, 500 USD, company ni, Bilet Lab ni, dia akan dapat rugi yang lagi besar, yang lagi impak dia mungkin mereka terpaksa tutup kedai. Yalah, orang dah tahu Bilet Lab keluarkan produk yang tak elok, so produk dia akan jadi dia punya orang akan boycott benda tu. Anda kena tahu isu ni kan. Dan itu dia punya kenyataan. Kalau anda tengok, memang nampaklah betapa angkuhnya Linus dalam kes kali ni kan. Sorry, saya tak ada any dendam lah dengan Linus. Saya tak kenal pun dia pun tak, saya kenal dia tapi dia tak kenal saya. Dan saya pun suka channel dia. Cuma dalam kes kali ni memang nampak dia punya kenyataan tu angkuh. So far, sepanjang saya tonton dia, sebenarnya saya dapat rasa yang dia adalah seorang yang merendah diri. Even masa jumpa dekat Computex pun boleh nampak dia handle dia punya fan dengan sangat bagus. Tak adalah kita kata sombong tu, tak ada. Cuma dalam kes kali ni je nampak dia seorang yang sangat bongkak lah. Dan isu jadi lagi teruk. Bila mana dia jual Bilet Lab punya prototype tu. Ramai yang salah faham. Ramai yang ingat Linus memang prototype tu memang dilonkan kepada Linus. Maksudnya lepas test Linus kena pulangkan balik. No. Sebenarnya prototype tu memang diberikan kepada Linus. Tapi bila Linus bagi negative feedback kepada terhadap produk tersebut, owner dia contact dan minta dapatkan balik supaya dia dapat improve dan tak nak bagilah benda tu di-copy oleh pesaing-pesaing dia. Linus kata okey, tim Linus kata okey, mereka akan pulangkan. Yet mereka guna untuk auction. Mereka jual benda tu dalam charity sales mereka. Tak kisah tentang charity ke, kau buat kebajikan, amal ibadah dan sebagainya. Tapi kalau benda tu orang punya, kau dah setuju untuk pulangkan balik dan kau jual, memang tak ada etika lah kan. Dia orang kata ialah derma kan. Tak kisahlah, kalau kau nak derma sekalipun, kau kena dapat permission dari owner dia sebab kau dah setuju untuk hantar balik produk tu. So isu dia dekat sini lah. Jadi dari isu Bilet Lab ni, golongan yang kita kata golongan yang dah lama macam membengkak dengan Linus ni disebabkan dia punya data-data yang tak berapa tepat. Mereka dah bising dekat forum-forum, mereka berkumpul dan serang balik Linus lah, dan bagi tahu yang Linus punya data selama ni memang banyak yang tak bagus punya. Data-data dia punya review graphic card, dia punya review processor, dia punya review cooler. So semua data-data tu boleh dibahaskan lagi. Ada isu, ada masalah kan. Jadi yang paling latest ni dia tak berkait dengan data, tapi satu review dari tim Linus, bukan Linus dia punya short circuit team tak silap saya, dia review satu biji mouse dari Pulsar dan dia try gliding and mouse tu tak glide dengan sangat-sangat bagus. Jadi dia kutuk, dia kata gliding mouse ni tak bagus, dan worst scenario dia bagi tahu yang do I recommend this mouse? No, dia terus bagi tahu yang tak payah beli mouse ni. So bila Pulsar tahu isu ni, dia macam argue lah, sebab dia punya mouse dia pakai 100% PTFE virgin mouse feed, which is saya sendiri pun gila-gila confident kalau satu-satu mouse dia pakai mouse feed 100% PTFE, virgin PTFE mouse feed, dia punya gliding gila smooth punya. Confirm, tak kisahlah mouse tu ringan ataupun berat. Jadi Pulsar argue benda tu. Bila tim dia check betul ada isu, which is mereka lupa untuk cabut plastik yang ada dekat mouse feed. That's why dia punya gliding tu tak smooth. Mereka mengaku yang mereka silap, tapi yet mereka tak perbetulkan video tu. Mereka just perbetulkan di bahagian description ataupun di bahagian komen sahajalah. Benda ni saya boleh relate lah, sebab saya pernah buat juga kesalahan yang sama. Sepanjang video tu saya record, saya test everything, dan masa gliding dia tak smooth. So saya dalam video tu pun saya bagi tahu yang dia punya mouse ni tak smooth. Yet bila saya record, saya edit video, saya terlintas untuk tengok dia punya bahagian bawah plastik ni, and betul saya tak cabut. Jadi kita kena re-record lah video. Yelah, kalau tak kita aniaya brand tersebut kan. Dan dalam kes Pulsar ni, dia punya team salahkan Pulsar juga. Dia Pulsar, saya tak pasti sebutan dia macam mana. So dia salahkan Pulsar, dia bagi tahu yang kena buang lah plastik tu. Kenapa kau jual, kau tak buang benda ni? Sedangkan guys,
benda ni adalah common sense benda ni adalah common sense untuk tech reviewer. Kalau anda beli mana-mana mouse pun memang ada plastik, sebab tujuan plastik tu adalah untuk lindungi mouse feet tu dari tercalar. Dia punya mouse feet ni walaupun kita tak sentuh, kita tak glide kan, possibility untuk tercalar dengan angin tu ada. That's why kita akan letak plastik dulu supaya customer tu dapat dalam keadaan yang sangat perfect lah, sangat bagus kan. Jadi lucu jugalah mereka punya argument. Saya faham bila kita dah siap video, kita dah record, kita dah edit video, kita dah publish, nak re-record adalah satu benda yang sangat-sangat leceh lah. Saya sendiri pun banyak bergaduh dengan saya punya klien disebabkan kena record balik, sedangkan benda tu dah dipersetujui masa peringkat awal. Saya percaya dia leceh, tapi once kita buat kesilapan yang besar macam ni, plus dengan jangan beli mouse ni, kita highlight lagi, do I recommend this mouse, and no, saya rasa kita kena, nak tak nak kita kena re-record that video, ataupun kita terus buang saja video tu. Dan kalau kita tak nak re-record, hantar balik lah produk tu. Hantar balik je produk tu, tak ada isu. Klien memang akan berlaku isu dengan klien, tapi at least tak berlaku satu penganiayaan kepada klien kita tu. Okey, itu yang kedua, data yang tak accurate ataupun review yang tak betul. Anda boleh tengok video ni, cerita tentang ni lebih penuh dekat Gamer Nexus. Dia cerita satu persatu kesalahan yang dibuat oleh tim Linus, termasuk dengan Linus sendiri dalam video dia. Link video ada dalam ruangan description box below. Dan yang ketiga tentang toxic work environment. Benda ni didedahkan oleh ex-staff Linus sendiri. Dia bagi tahu yang dia dapat workload yang tinggi, sehari kena buat 3 tweet, lepas tu kena buat video TikTok lagi, kena buat content lagi, bla 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 and so on. Which is, jujur saya bagi tahu kepada anda, masa mula-mula baca tu macam tak adalah tinggi sangat kau punya workload. Ni biasa je kalau duduk kat Malaysia lagi teruk ni. Tapi yalah, mungkin dekat Canada benda tu adalah beban yang sangat besar untuk dia. So dia bagi tahu dekat management dia macam ignore sampai benda ni bising betul-betul, dan management dia panggil and warning dia lah, warning secara verbal, tak bertulis punya. Mungkin ada kalau dia bertulis, benda ni boleh dijadikan bukti untuk fight di mahkamah dan sebagainya. So management dia ambil langkah selamat, just sekadar kita kata warning secara lisan sahaja, dan after that dia macam di boycott lah dekat sana. And diceritakan lagi ada banyak lagi macam power harassment, sex harassment dalam LTT group tu sendiri. Which is, kalau tentang working environment yang toxic ni, saya percaya Linus tak tahu benda ni. Kita boleh tengok dalam setiap video tour studio dia, beberapa kali Linus jumpa dengan staff dia, Linus tak kenal pun siapa staff dia, nama apa, keluar masuk staff dia memang tak tahu. Dekat LTT group, walaupun dia owner, tapi saya percaya dia tak in charge langsung dalam management. Dia sekadar host, sekadar content creator sahajalah. Sebab ni kita tak boleh nak salahkan Linus secara total. Apa pun, kalau kita fikir balik, apakah pengajaran yang kita boleh dapat dari isu kontroversi ni, apakah punca dia? Personal opinion saya rasa punca dia ialah disebabkan company grow dengan sangat-sangat laju. Anda boleh tengok perkembangan LTT itu sendiri, kalau nak dibandingkan dengan MKBHD, nak dibandingkan dengan Mr. Who's the Boss, dia punya perkembangan tu gila laju. Daripada 10 orang staff jadi 50 orang staff, dan sekarang lebih dari 100 orang staff untuk buat video-video ni. Kalau dulu untuk dia sustain sebulan, mungkin saya just bagi contoh, mungkin dia punya operation cost dalam RM100,000 Malaysia. Dan bila dah ada 100 orang staff, dia jadi RM200,000 Malaysia. In order untuk cover dia punya expense ni, dia kena keluarkan banyak video lah, sebab dia punya income dari video dan juga merchandise tu. So untuk keluarkan banyak video, dia perlukan tim yang untuk keluarkan banyak video, dia kena buat semua benda dengan cepat lah. Hari-hari kena publish video. So Linus sendiri, kalau dulu dia sendiri yang test, dia sendiri yang buat skrip, dia sendiri yang record, dia sendiri yang edit, dia boleh check every single thing untuk dia punya video tu. Tapi bila dah besar macam ni, Linus adalah host semata-mata. Test barang pun mungkin jarang-jarang, benda yang dia ada nafsu saja baru dia test. Benda lain yang biasa-biasa, mouse, keyboard, anda boleh tengok dia pas dekat short circuit punya team sahaja. Dia dah tak buat dah benda-benda leceh, benda-benda yang simple macam tu. So dia just pergi buat penggambaran, baca skrip, dan itu sahaja. Mungkin itu sahaja hidup dia setiap hari. Mungkin 3-4 tempat lah dia pergi untuk record video. So tak berlaku fact checking dekat situ. Ada banyak isu yang akan berlaku sebab kita nak cepat ni, kita kejar deadline dan sebagainya. So
bagi saya masalah ni berpunca dari company grow dengan sangat cepat lah. Jadi isu dia dekat nak publish banyak video dalam satu hari, kemudian disebabkan nak cepat ni, jadi pihak atasan akan tekan dia punya staff untuk bekerja gila-gila punya. Jadi isu dia dekat dia punya company grow tu lah. That's why the best sebenarnya kita grow sikit slowly. Jangan laju sangat lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Tak ada benda dah saya rasa nak tambah dah. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Macam tadi saya bagi tahu, siapakah 3 tag YouTuber antarabangsa dan 3 tag YouTuber yang anda selalu tonton. Mungkin anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.